Sementara tunggu Ustaz tu, Kak Iza buka majlis dululah. Ustaz masuk dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iza buka majlis dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah ready ke? Dah sedia dah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh insya-Allah boleh. Silakan Ustaz. Minta maaf Tak apa Ustaz. Okay. Cuma saya belum setting slide, tak apa. Boleh kalau nak mukadimah dulu. Okey. Okey boleh tak nampak slide dia. Ustaz nampak slide? Nampak Nampak tak? Nampak kan? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Doa Nabi Musa itu selalu ada pihak yang berceramah lah kan, yang biasa baca sebelum kuliah. Tapi kerana saya bukan Nabi Musa dan puan-puan bukan Firaun, maka doa itu adalah untuk kita semualah, sama-sama penuntut ilmu ni. Sebab antara inti yang besar doa itu sebenarnya banyak sebenarnya berkait dengan kita. Bagi seorang penuntut ilmu ni, dia seorang muta'allim, maksudnya seorang pelajar, sekaligus dia akan secara automatik menjadi muallim jugalah. Sebab antara hak sesuatu ilmu tu bila kita dapat dan kita menyampaikannya. Saya teringat mungkin last kita jumpa dulu banyak berlaku daripada hari ini, bermula daripada last kita jumpa tu sampai ke hari ini. Antara perkara terbesar yang berlaku adalah pemergian seorang guru besar umat ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang kalau dalam siri yang terakhir kita, yang kita buat siri sirah perempuan tu, banyak sangat saya ambil manfaat daripada penulisan beliau, kerana beliau antara ulama yang terawal juga mencorakkan topik tahrirul mar'ah, pembebasan wanita. Itu kitab beliau, Tahrirul Mar'ah. Dan beliaulah antara yang paling banyak kempenkan supaya kita ni bila belajar berzakat juga, maksudnya tunaikan zakat bila menuntut ilmu, iaitu dengan cara menunaikan kewajipan ilmu itu baik dari segi pelaksanaan dia dan juga menyampaikannya kepada orang lain. Sebab kalau nak dikirakan sempurna, saya pun takkanlah datang kepada perempuan ataupun perempuan jemput saya ni, dia seganlah nak datang kalau nak fikir kesempurnaan tu. Tapi lebih kepada rasa bertanggungjawab untuk berkongsi apa yang kita tahu, apa yang kita faham kepada orang lain, dan orang lain pun akan menyebarkan kefahaman tu kepada orang yang ketiga, keempat, kelima yang akan datang. So dengan cara itulah agama ini berkembang, dan kita akan terus menjalankan tradisi tersebut untuk agama ini terus mengalirlah dia punya nikmatnya, ya. Dan kita sudah menyentuh yang pertama sebelum ini, mukadimah sebenarnya. Saya ceritakan serba-serbi tentang Ummahatul Mukminin, kedudukan mereka, ganjaran yang Allah berikan kepada mereka, dan siapakah mereka dan siapakah yang bukan Ummahatul Mukminin, kita dah sentuh.
Tapi jangan lupa bahawa kita punya siri ini kita namakan as-sahabiyat haular rasul, ataupun para sahabiah lah, para sahabat yang perempuan yang berada di keliling Nabi SAW. Dan kita mulakan dengan isteri-isteri Nabi SAW, kemudian akan diikuti oleh sahabiah yang besar yang lain lah. Dan saya teringat ada orang bertanya kan, yang terakhir rujukan kita apa. Saya sebenarnya baru sedar ni masa ditanya tu bahawa saya kena berikan cadangan yang paling berbaloi lah untuk saya jawab. Sebab kalau saya bagi cadangan kitab-kitab yang mungkin bahasa Arab, saya rasa benda tu akan membebankan sebahagian daripada kita dan tak ada manfaat lah kalau tak dapat nak akses pun rujukan tersebut. Maka saya jumpa satu buku yang sebenarnya antara rujukan saya juga tentang kisah sahabiah ini, iaitu yang ditulis oleh Mahmud Al-Misri, Syekh Mahmud Al-Misri. Ini masalah ni, saya tak download pula gambar ni. Saya tulis lah mana kita punya chat. Macam mana tengok chat ni. Saya tulis kat chat Mahmud Al-Misri nama orang dia. Buku beliau adalah 35. Ya ke? Ni masalah ni. 35 kalau bahasa Melayu lah. 35 kisah sahabiah tu. Mahmud Al-Misri sahabiah. 35 sirah sahabiah. Dan ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lah. Cari terbitan Ummul Qura, saya nampak dekat situ. Asalkan penulisnya adalah Mahmud Al-Misri itu, dan buku beliau sebenarnya dalam bahasa Arab adalah Rasul, para sahabat perempuan keliling Nabi SAW. Mahmud Al-Misri. Kenapa saya nyatakan buku beliau? Kerana saya rasa yang penting adalah semua orang dapat akses lah kepada buku ni untuk dijadikan tambahan ya. Maksudnya sebab menggunakan buku sebagai rujukan, saya rasa dia adalah bacaan tambahan yang saya rasa dia agak agak baguslah untuk dijadikan rujukan dari sudut cakupannya. Dari sudut susunannya pun memang berdasarkan susunan bermula dengan Ummahatul Mukminin baru sahabiah yang lain, dan penulis ni pun penulis yang ada credibility, walaupun tentu sekali bila sebut pengajian Islam ni kalau nak tengok secara kritikal adalah yang akan mungkin ada pandangan beza sikit dengan beliau. Saya akan beritahu lah mana part yang dalam cerita sahabiah ni yang mungkin boleh diperhatikan, boleh dipersoalkan, dan boleh kita belajar sedikit latar belakang yang berkaitan dengan ilmiah, supaya kita bukan sahaja nak feel good lah, maksudnya nak rasa meningkat iman kita bila baca kisah ni, kita nak juga merasai kenikmatan intelektual tu. Sebab manusia ni dia kena adil dekat jasad dia. Kita ada unsur rohani kita ada unsur apa lagi, kita ada unsur emosi kita ada unsur sosial kita, ada unsur intelektual. Dan ada macam-macam segilah dalam kita lengkapkan diri kita ni. Sebab dia bahaya bila kita ekstrim mana-mana bahagian tu. Kadang orang terlebih sangat bab intelektual pun bahaya juga kan. Segala-galanya kena melihat sudut intelektual saja, maka tubuh badan ni dia tak sihat lah. Dia punya kepalanya besar tapi hatinya kecil. So dia nak kena hatinya besar, emosinya besar, kepalanya besar, intelektualnya besar, sosialnya besar, supaya kita seimbang lah dalam kehidupan kita. Supaya mungkin dah biasa pun dengan pendekatan saya sebelum ni, saya cuba berikan hak lah sesuatu dalam tubuh badan kita ni, intelektual kita, emosi kita, spiritual kita, sosial kita dan sebagainya lah, yang kita boleh perhatikan daripada mana-mana kisah yang akan kita petik dalam perkongsian kita. Oleh kerana sejam, dia sama ada telah harap adil untuk menceritakan secukupnya, di samping nak memberikan hak kepada masa. Yang penting kalau ada benda-benda yang diperlukan tu, tanyalah supaya kita berkongsi dan berbincang, insyaAllah.
Baik, hari ini kita nak mulakan terus je dengan nama pertama yang tidak asing lagi. Tentulah nama ini nama pertama yang akan kita petik, kerana Khadijah radhiyallahu anha ini dia memang yang pertama. Dia memang utama. Saya punya caption dekat bawah tu melambangkanlah radhiyallahu anha, Khadijah tu binti Khuwailid daripada Banu Asad, dan tentu sekali beliau adalah isteri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri ketika sebelum Nabi menjadi nabi, isteri ketika Nabi menjadi nabi, dan dia satu-satunya isteri yang bersama dengan Nabi tanpa dimadukan dengan pasangan yang lain. Itulah Khadijah binti Khuwailid yang akan kita kenal. Sedikit sebanyak, mungkin ada beberapa perkara yang kita boleh dari sudut description, data yang mungkin akan membantu kita untuk lebih memahami cerita-cerita yang selama ini. Al-Qurashi, saya saja letak sekali lah, mungkin dah tak perlu nak cerita. Cuma nak memahami yang beliau ini daripada keturunan Quraisy yang juga dari segi keturunannya adalah sebaik Nabi SAW. Kita kena tahu di Mekah ni, dari sudut keturunan ni kacau bilau juga kan. Saya pun pernah sentuh dalam siri sebelum ni bagaimana sebahagian sahabat itu bahkan ada masalah dari segi keturunan. Mereka tu ada yang kadang-kadang tak kenal siapa sebenarnya bapa mereka yang sebenar-benarnya. Dan ada pertikaian dalam kalangan sahabat yang mereka ni berdebat, sebenarnya dia adalah adik aku ataupun sebenarnya dia adalah adik kamu. Mereka berdebat kerana memang zina itu fahsyat lah, satu kemungkaran yang berleluas secara besar-besaran pada era jahiliah kan, dan dia telah merosakkan keturunan. Sebab tu bila sebut tentang daruriyah al-khamsah kan, 5 perkara yang daruri dalam agama ni, bahkan para ulama meletakkan sekali salah satunya adalah hifdzun nasal kan, menjaga keturunan. Sebab dia adalah satu perkara yang besar kan. Sebab keluarga ni adalah unit terkecil dalam masyarakat. Kalau keluarga sendiri pun kacau bilau, keluarga sendiri pun dia tak stable, keluarga sendiri pun ada konflik, maka dia akan merosakkan seluruh unit dalam masyarakat. Sebab keluarga adalah the smallest unit dalam sesebuah negara, dalam sesebuah tamadun. Maka Islam menjaga hak keluarga itu dengan matlamat hifdzun nasal tadi, menjaga keturunan sebagai matlamat besar agama ni. Okay? Maka Banu Asad Al-Qurashi, dia satu nama besar dan dia setaraf lah, kalau nak namakan, saya gunakan perkataan sekufu secara salah sikit bila di sini. Dia memang betul-betul sekufu lah dengan Nabi SAW dari segi keturunan. Sama, setara dengan Nabi SAW. Bahkan Khadijah bertemu dengan Nabi SAW dari segi keturunannya sampailah ke Qusay. Qusay ibn Kilab itu dia bertemu dengan Khadijah dari segi keturunan. Baik, apa lagi fakta yang kita boleh petik? Khadijah ada 2 suami sebelum Nabi SAW. Ini mungkin saya akan bercampur-campur sikit. Ada benda yang puan-puan boleh menambahkan pengetahuan. Ada benda yang berkaitan dengan cerita-cerita yang akan datang. 2 suami itu sebenarnya ini kita jumpa cerita ini bukan melalui hadis. Macam saya sentuh sebelum ni pun, bila sebut tentang sirah, dia sangat mencabar kerana kita tidak boleh menghadkan semata-mata rujukan itu hadis ataupun yang sahih daripada Nabi SAW dan Al-Quran saja. Sebab kalau menghad itu, maka kita telah terbazirkan banyak sumber sejarah. Kalau sebab saya belajar bina sejarah, kan, kalau ikutkan standard hadis tu terlalu tinggi lah, kan. Terlalu tinggi standard dia, nak banding hadis yang tercatat dalam banyak kitab sejarah umum, sejarah dunia ke sejarah mana-mana tamadun ke Rom ke apa, nak dibandingkan dengan hadis tu jauh langit dengan bumi lah. Untuk kita faham bahawa hadis tu jadi sedikit ceritanya kerana standardnya terlalu tinggi. Sebab tu para ulama, bukan ulama sejarah saja, ulama hadis sendiri pun, seumpama Al-Bukhari sendiri, bila dia mengumpulkan riwayat sejarah, iaitu sirah Nabi SAW ataupun maghazi, dia akan meraihkan juga sumber-sumber yang bukan hadis. Supaya kita clear, bila saya cerita ni, jangan takut perempuan ambil semua benda ni maksudnya semua ni hadis, bukan. Dia ada riwayat yang bukan berstatus hadis. Antaranya adalah cerita tentang dua orang suami sebelum Khadijah bersuamikan Nabi SAW. Kerana Khadijah ada 2 suami. Yang pertama adalah Abu Halah namanya.
Abu Halah. Yang kedua adalah Atiq daripada Banu Makhzum. Abu Halah ni daripada kabilah di luar daripada Quraisy, daripada Khadijah. Sebelum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada banyak sangat data tentang kedua-dua orang ni, tapi antara data yang kita tahu sekurang-kurangnya ada dua. Ada banyak lah, tapi yang banyak-banyak tu ada yang macam tak boleh diterima sangat, pandangannya banyak sangat kritikan, tapi kita ambil dua ni. Yang pertama adalah Khadijah, iaitu Abu Halah tadi. Dia adalah seorang suami yang kaya. Seorang suami yang kaya di luar daripada tradisi Mekah. Dan dia mempunyai banyak harta. Apabila dia mati, meninggal dunia, meninggalkan Khadijah, dan secara teknikalnya dia terlepas daripada budaya warga Mekah yang apabila kematian suami itu, segala harta itu akan diberikan kepada pihak lelaki. Kan? Yang kita dah sentuh sebelum ni kan, bagaimana perempuan itu sendiri pun menjadi harta warisan bila suaminya meninggal dunia kan. Tapi oleh kerana suami Khadijah yang pertama ini terlepas daripada budaya warga Mekah, sebab itu kematian Abu Halah ini tidak menyebabkan harta itu pergi kepada pihak suaminya ataupun mana-mana orang lah. Dan akhirnya sebab itulah Khadijah menjadi kaya. Bila ditanya macam mana Khadijah itu menjadi seorang yang kaya raya, inilah puncanya. Kerana suaminya sama ada Abu Halah ataupun Atiq ada berbeza pandangan juga. Tapi most likely suaminya adalah Abu Halah. Kerana Atiq itu daripada Banu Makhzum. Dan Banu Makhzum ni kita pun tahu dia adalah family Abu Jahal, family Al-Walid bin Mughirah daripada Mekah. Maka dia tertakluk kepada budaya Mekah. Maka sebab itu Khadijah adalah seorang perempuan yang terkaya di Mekah. Terkaya tu jurangnya sangat dahsyat lah. Sebab standard perempuan zaman tu tak ada langsung pemilikan. Tiba-tiba Khadijah ada pemilikan yang sangat banyak sampai dia boleh menjadi dia boleh menjadi investor kepada pedagang-pedagang yang meniagakan bisnes ataupun menjadi fund manager. Harta Khadijah itu ke pasar Busra di Syam. Ini satu realiti yang sangat menarik tentang Khadijah. Dan fakta kedua yang mungkin akan bukan sajalah tapi supaya kita tahu benda ni ada dengan nama Ummi Hind ataupun Ummi Hind, maksudnya anaknya Hindun. Nama anak Khadijah sebenarnya ada anak namanya Hindun, tapi tengok anak-anak Nabi ada tak nama Hindun? Tak ada. Dan bila kita menyemak riwayat yang bukan riwayat sejarah yang bukan berstatus hadis tadi, kita akan jumpa salah satu ceritanya. Sebenarnya Abu Halah tu bila dia berkahwin dengan Khadijah, dia ada seorang anak namanya Hindun. Ni anak bukan anak Nabi. Ni sebelum berkahwin dengan Nabi SAW, Khadijah ada seorang anak namanya Hindun. Sebab tu Khadijah dikenali dengan nama Ummu Hind. Dan Hindun ni, sekadar nak tambah intelektual sikit, Hindun maksudnya apa? Bila saya belajar bidang sejarah ni, dia menarik tengok perkataan-perkataan yang ada dalam budaya ni kita faham. Dan kita akan faham oleh kerana Khadijah ini adalah suaminya pun seorang pedagang, seorang businessman. Maka tentu sekali dia terdedah dengan macam-macam budaya, terdedah dengan macam-macam orang. Dan salah seorang atau salah satu budaya yang dia pernah lihat adalah budaya India. Dan di Silk Road, perjalanan laluan sutera yang terkenal sehingga kurun ke-10 sampailah ada ada laluan-laluan dagang yang moden seperti ini. Laluan sutera itu memang antara salah satu barang dagangan yang paling popular adalah rempah ratus yang datang ke so Hindu itu Ustaz, line Ustaz sangkut Ustaz. Ke line Kak Liza je? Line Ustaz sangkut ke?
lama Kak. Ni lah Sama, Ustaz. saya pun sangkut. Ustaz ni lah. Oh, let Ustaz putus-putus tak? Dia sangkut-sangkut. Dah terkeluar ke Ustaz? Hello. Ada lagi. Okey Ustaz. Tadi dia macam putus-putus. Okay, sekarang okey? Okey dah. Okey. Okay. Tadi saya pakai wifi. Wifi ni kena elok kena tidak. So sebenarnya sampai mana kita tadi? Tak apa, insyaAllah. Saya rasa saya sambung je lah. Dia banyak sangat. Saya ni ada satu masalah bila dah start satu cerita, dia tak boleh nak patah balik. So saya masih cerita tentang anak Khadijah namanya Hindun tadi. Untuk kita tahu cerita tu wujud dan confirm mesti ada seorang anak kerana Khadijah digelar Ummu Hind. Cumanya satu fakta yang kita tak tahu adalah di manakah Hindun. Dia pergi mana? Mana ceritanya dalam sirah? Tak ada. Ini satu fakta yang mungkin akan peningkan kepala sikit. Tapi sekadar berkenalan lah bahawa Khadijah ada seorang anak yang kita tak tahu pun cerita tentang dia sebenarnya. Okay? Wanita terkaya di Mekah kita dah sebut tadi, lebih tua daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun satu perkara yang biasanya kalau saya belajar dekat sekolah dulu dan mana-mana kitab pun, kitab-kitab popular lah, kitab-kitab komersial sirah, dia akan sebut umur Khadijah 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi, umur Nabi 25. Betul ya? Kalau dalam kitab Rahik Makhtum, sirah yang paling popular pun, dia ambil pandangan tersebutlah, umur Khadijah 15 tahun lebih tua daripada Nabi SAW. Betul atau tidak? Ini satu perkara yang saya akan terus direct lah pada perbincangannya, dan saya rumuskan terus bahawa sebenarnya itu pun bukan bersumberkan mana-mana sumber yang reliable. Sebab tu dia boleh dipertikaikan, dia boleh dibincangkan lagi. Sebab technically kalau ada doktor dekat sini, umur 40 untuk mulakan perkahwinan dan melahirkan 6 orang anak selepas umur 40 tahun, apa yang akan berlaku? Maksudnya risiko semakin tinggi kan? Risiko keguguran satu, risiko anak tu akan kena penyakit lah, syndrome Down ke apa kan. Biasa umur 40 ni adalah umur yang ada kenalan saya pun sama kan. Ada anak dia yang kena syndrome Down ataupun perempuan ke kalau ada kan. Antara faktornya adalah kerana umur ibu tu sendiri melahirkan anak pada umur yang atas 37 sebenarnya. Tak silap saya umur spesifik 37. Bukan 40 pun. Apatah lagi umur Khadijah 40. Mula kahwin dengan Nabi SAW. Kan? Untuk melahirkan 6 orang anak. Dari sudut saintifik ada masalah. Dan dari sudut cerita dalam sirah pun kita temui masalah-masalahnya. Untuk kita bersedia menerima satu fakta yang berbeza sedikit lah. Dan saya pun berpegang bahawa umur Khadijah at least paling tua pun 30 tahun. Paling tua pun 30 tahun. Ada pandangan yang mengatakan beza umur Khadijah dengan Nabi lebih kurang 3 tahun je, 27 tahun. 28 tahun berbanding dengan 25. Okay. So sekadar nak menceritakan supaya kita mengetahuilah fakta-fakta itu ada untuk berkenalan dengan Khadijah binti Khuwailid. Dan 6 orang anak Khadijah dapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang lelaki. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah siapa? Qasim kan. Abul Qasim. Al-Qasim adalah anak pertama Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Zainab. Ada pertikaian sedikit sama ada Abdullah dulu ataupun Zainab. Kemudian baru Abdullah, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, dan anak terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan Khadijah, dengan Maria Qibtiyah yang kita sebut dulu masa siri sebelum ni, iaitu namanya Ibrahim. Maka anak Nabi dengan Khadijah ada 6 orang, semuanya daripada Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah dimakamkan di Hajun. Hajun ni satu makam yang lama sebenarnya di Mekah. Kalau perempuan pergi tunaikan umrah apa, kalau sempat pergi ke Hajun ni dia bukan nama yang sama dah hari ni. Nama dia sekarang adalah Al-Jannah Al-Mu'allah. Jannatul Mu'allah dipanggil. Jannatul Mu'allah. Maka kalau sempat pergi ke sana, kalau saya bila travel ni saya suka macam ni, sebab takut ada orang cakap apa ni pergi tempat macam tu kan, syirik ke apa kan. Tapi saya punya pendirian begini, bila kita menziarah tempat-tempat begitu, benda yang paling mustahak adalah untuk kita rasa dekat dengan cerita-cerita dalam sirah ni sebenarnya. Sebab Jannatul Mu'allah tu bukan saja makam Khadijah, makam orang-orang musyrikin Quraisy pun kat situ lah. Bahkan makam Abdul Muttalib pun dikatakan dekat situ, Jannatul Mu'allah, supaya tak adalah orang persoalkan apa ni pergi ziarah tempat macam tu kan.
Tapi saya sebagai orang, kita sebagai pencinta sirah ni, kita melihat itu sebagai satu peluang lah untuk kita rasa dekat dengan cerita-cerita yang selama kita belajar tentang sirah Nabi SAW. Okay, cukup beberapa fakta tu, kita terus cuba berikan perhatian kepada perkara yang boleh kita ambil pelajaran daripada kisah hidup Khadijah. Okay. Bila sebut tentang Khadijah, ya, terlalu banyak sebenarnya hadis yang berkaitan dengan ganjaran, kelebihan dan kedudukan yang Allah Ta'ala berikan kepada Khadijah. Dan saya petik satu pun cukuplah sebagai rujukan kita. Bila Nabi SAW menyebutkan Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, Arba', ada 4 orang dalam syurga ni yang merupakan ketua bagi para penghuninya. Maryam binti Imran, ibu kepada Aisyah bin Maryam, Fatimah binti Rasulullah, anak Nabi SAW, Khadijah binti Khuwailid, ini adalah isteri Nabi SAW, dan juga Asia, Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Dan kita fokus kepada nama Khadijah saja untuk cerita kita pada malam ini, untuk kita faham betapa Khadijah ini, meskipun dalam sirah sebenarnya, kalaulah kita bandingkan, kita ambillah satu nama lain isteri Nabi SAW, tentu sekali kita akan fikir Aisyah, kan? Dan Aisyah ni kalau kita compare dengan Khadijah, kalau kita bandingkan lah, kan? Dari segi signifikannya, maksudnya lamanya dia bersama dengan Nabi SAW, dari segi dari segi intensiti peristiwa-peristiwa yang berlaku, dari segi khidmat Aisyah kepada Nabi SAW, mungkin kita kadang-kadang boleh buat satu kesimpulan mudah yang Aisyah ni lebih utama, kan? Bahkan kita tak jumpa hadis riwayat Khadijah, tak ada hadis yang diriwayatkan oleh Khadijah, tapi Aisyah ni adalah top 3 periwayat hadis. Dahsyat, top 3 periwayat hadis nak dibandingkan dengan orang yang tak ada pun namanya dalam periwayatan hadis, iaitu Khadijah. Sebab saya nak sebut sudut apa, sudut kita kadang-kadang salah memahami, dan bahkan kita pun takkan mampu untuk berada pada posisi Tuhan untuk menentukan nasib manusia, kan? Sebab kalau kita banding Khadijah dengan Aisyah, mungkin orang akan fikir Aisyah lebih utama, kan? Bahkan banyak peristiwa Nabi SAW pun, of course lah, banyak ceritanya Nabi dengan Aisyah berbanding dengan Khadijah. Cerita Khadijah ni sikit je, satu siri pun saya rasa cukup lah untuk cerita tentang Khadijah. Untuk kita bandingkan, dan kita akan salah faham bahawa nampak macam Khadijah tu lebih, Aisyah tu lebih utama, dan Khadijah macam tak ada yang signifikan sangat lah. Tapi rupanya Allah Ta'ala bila menilai manusia, penilaian Allah Ta'ala tu maha adil, kan? Dan cerita-cerita tentang wanita yang akan kita sentuh dalam siri sahabiah ini akan menyedarkan kita, khusus untuk para perempuan, supaya kita melihat bahawa jalan ke syurga Allah Ta'ala itu sangat banyak pilihannya, dan tak mudah untuk kita judge diri kita. Saya mulakan diri kita sendiri dulu. Sebab kadang-kadang sebagai perempuan, saya pun tak faham lah kan perempuan tu secara realnya macam mana. Tapi kalau tengok pasangan kita, tengok kakak kita, tengok ibu kita, kadang-kadang kita rasa inferior dengan achievement orang lain. Dan mudah-mudah kita rasa macam kita nak buat macam tu supaya kita jadi berguna, kan? Kita nak jadi macam, ambil nama sahabiah, jadi macam Aisyah misalnya, nak jadi perempuan yang memang betul-betul ulama, baru kita rasa hidup kita bermakna. Tapi rupanya ada perempuan dalam sirah yang macam Khadijah, dia bukan alim. Technically Khadijah ni dia punya value terbesar dia bukan ilmu. Value Khadijah bukan ilmu. Kita akan nampak, kita tak nampak. Kita tak jumpa dalam cerita beliau yang beliau sumbangan terbesarnya pada ilmu. Aisyah very significant. Khadijah bukan di situ. Bahkan ada isteri Nabi SAW, kita tengok nanti, macam tak ada cerita sangat pun. Tapi bila dia menjadi isteri Nabi SAW, confirm dia masuk syurga. Confirm dia masuk syurga Allah Ta'ala. Cumanya, dia masuk syurga sebab apa? Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Sorry dengan suara anak saya. Saya harap tak mengganggu perempuan ni. So saya untuk Khadijah, bila sebut tentang syurga yang Allah berikan kepada Khadijah, bahkan Khadijah adalah bos ataupun ketua ahli ataupun penghuni syurga, terutamanya para nisa, para perempuan ahli syurga ni, Khadijah adalah ketuanya. Tentu sekali ada banyak perkara yang kita takut kita terlepas pandang daripada belajar daripada insan ini, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Next, pernikahan. Ada yang
Ada dalam slide saya yang saya tak terjemah, minta maaf sangat. Dan saya harap saya dapat terjemahkan dan kalau puan-puan nak saling silakan lah. Dalam buku yang saya cadangkan tu ada sebenarnya hadis-hadis ini ataupun riwayat ni, dan dalam kes cerita ni adalah cerita yang dipetik daripada Ibn Ishaq. Dan bukan Ibn Ishaq saja, para pengkaji sirah yang kemudian banyak mengambil riwayat ini kerana ada dari segi reliability sumber ini ada juga valid sebenarnya di riwayat ini untuk dijadikan sumber cerita, terutamanya berkaitan dengan cerita yang mungkin tidak ada langsung hadis yang menggambarkan bagaimana kisah Khadijah bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini panjang. Saya akan mulakan ceritanya. Ini adalah petikan saja, tapi ceritanya lebih panjang. Pertemuan pertama Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai penggembala kambing. Kan? Nabi menggembala kambing. Tahukah anda siapakah tuan kepada kambing-kambing yang Nabi gembalakan? Tuannya adalah Halah. Siapakah Halah? Halah adalah kakak Khadijah. So asal ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam gembala kambing. Ada banyak tuan, dia bukan dengan satu tuan saja, ada banyak tuan yang Nabi gembalakan kambingnya. Salah satu daripada tuan yang Nabi gembalakan kambing itu adalah Halah. Halah adalah tuan kepada kambing-kambing yang Nabi pernah jaga. Dan ada satu cerita yang agak ringkas dia, tapi dia membuatkan kita faham bahawa cerita-cerita kecil ini besar maknanya untuk kita. Dan kita akan tengok sebenarnya bila kita tengok cerita kecil berlaku dalam sirah, kita pun kadang-kadang kita salah faham ataupun mengabaikan cerita-cerita kecil dalam kehidupan kita. Tengok cerita yang simple je, iaitu bagaimana Halah pada satu ketika dia nak bayar upah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawannya yang tolong jaga kambing. Dan Halah pun panggil lah, mai datang rumah kan, nak ambil upah. Dua orang kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gembala kambing tu datang rumah Halah, tapi Nabi tak datang. Dan bila ditanyakan kenapa Muhammad tak datang, kawan dia cakap Muhammad malu. Muhammad segan, Muhammad malu nak datang. Dan kebetulan di situ ada Khadijah. Dan Khadijah tanya kepada Halah, siapa orang yang ketiga tu yang tak datang? Dia adalah Muhammad. Dan Khadijah terus sebut, amat pelik, amat asing untuk kita jumpa mana-mana lelaki pada zaman ini yang ada perasaan malu. Masya Allah. Malu adalah satu adalah satu akhlak yang hilang di telan zaman lah, terutama pada zaman itu. Bahkan ia adalah akhlak yang paling Nabi sebut dalam hadis sangat direct kan. Illam tastahi, apa hadisnya? Apa hadis tu? Illam tastahi fasta' ma syi'ta, kan. Kalau kamu tak malu, buatlah apa kamu nak. Kan? Dan ia menandakan malu ni adalah akhlak yang akan menahan kita daripada kita buat segala benda yang kita nak buat. Sebab manusia secara teknikalnya dia boleh buat macam-macam benda. Tidak ada yang menahan dia kecuali akhlak dalam diri dia. Kan? Hari ini kita lihatlah bagaimana rasa malu itu bila dia hilang, dia telah merosakkan pertimbangan kita untuk kita faham sebenarnya kita nak buat apa. Kan? Kita nak buat apa tu maksudnya macam mana kita nak respon kepada sesuatu. Bila aksiden di tengah jalan contohnya. Ini everyday life yang berlaku pada kita kan. Bagaimana sifat malu tu boleh menahan kita sekejap untuk kita buat tindakan yang melulu. Kan? Bagaimana bila kita kadang kita anak kita buat perangai di tengah ramai ke apa, ataupun adalah benda yang kita berselisih sekejap dengan pasangan kita, rasa malu itu akan jaga kita dahulu supaya kita tak menjerit. Saya baru tadi pergi mall, minta maaf ya. Tu balik ni baru sedar ingatkan 9:30 rupanya 9:10 kan. Saya pergi mall tadi. Masya Allah, anak saya dia punya tangisan dia gegak gempita lah, lagi kuat daripada pengumuman dekat dalam mall tu. Benda pertama yang halang saya untuk marah adalah malu. Kat rumah kita marah dia tau, maksudnya kalau dia buat benda tu kat rumah, kita bolehlah tegur dia, boleh cakap dia jangan buat macam ni. Tapi kat mall nak buat apa kan? Takkan kita nak tunjukkan geram kita kat depan orang kan. So malu tu selamatkan kita dulu kan. Malu adalah
the first akhlak yang akan selamatkan kita dalam mana-mana keadaan. Selepas itu barulah akhlak rendah diri, akhlak tawadhu, akhlak basirah, kita tahu konsekuens bagi bila kita buat sesuatu. Itu akhlak-akhlak yang akan datang kemudian. Tapi the first layer yang akan menyelamatkan kita daripada mana-mana keadaan sebenarnya adalah malu dulu. Sebab tu hadis Nabi bunyinya begitu. Orang tak malu ni dia akan buat segala benda, dia tak kisah. Ini benda-benda viral pun macam tu lah kan. Benda-benda viral ni sebab tak tahu, orang hilang rasa malu dan dia terus ambil satu tindakan. Dengan pasangan pun. Kerana malulah kita malu nak jerit kat rumah, jiran dengar kan. Jiran dengar bila kita menjerit kat rumah, bergaduh dengan pasangan ke apa, maka rasa malu tu akan selamatkan kita. Walaupun kita tengah menggelegak ni, tapi malu. Rasa malu datang, dia selamatkan kita. Kan? Apatah lagi malu yang paling utama adalah malu dengan Allah Ta'ala. Maka sikap itu ada pada Nabi SAW. Dan Khadijah telah tertarik dengan lelaki, terutamanya lelaki. Lelaki ni dia masculinity dia tinggi sikit. Dia tak boleh rasa malu. Malu macam tak maskulin lah. Kan? Tapi Nabi ada benda tu. Dan Khadijah tahu ini adalah kualiti. So kita faham Khadijah ni dia ada pertimbangan yang sangat Masya Allah. Dia ada satu fitrah. Nanti next slide kita akan cerita benda tu. Khadijah ada fitrah yang sangat mulia. Ketika semua orang dan kebanyakan orang melihat nilai yang paling besar bagi seorang manusia adalah ego. Sekejap dengar tak suara anak saya tu? Saya malu. Dia minta saya ambil bateri. Ada ke bateri? Saya bagi tahu dia. Arah, bateri tak ada lah. Sebab saya malu lah, saya tak marah kuat-kuat anak saya kecil lagi, 3 tahun. Marah pun memburukkan keadaan je kan. Dia nak belajar lagi. Okey, mana tadi? Saya sebut siapa tadi? Okey, malu perasaan malu. Pada zaman tu orang lebih menghargai rasa ego. Orang tak menghargai sangat perasaan malu zaman tu. Malu ni orang apalah ada rasa malu kan. Zaman sekarang pun lelaki ni kan lebih macho kalau dia lebih tegas kan, cakap vokal, boleh conquer keadaan, lebih dominan. Itu lelaki-lelaki yang mungkin nampak heroik sikit lah kan. Malu apa bosku kan. Tapi kalau lelaki yang pendiam, halus, segan-segan, tersipu-sipu, apa ni, takkan anak menantu macam ni kan. Kita kadang-kadang ini secara fitrah bukan salah atau betul. Tapi fitrah kita mungkin lebih tertarik dengan lelaki yang ada masculinity. Tapi Khadijah, Masya Allah, Allah berikan dia fitrah yang sangat hebat. Khadijah tertarik, itu kali pertama Khadijah tertarik dengan Nabi SAW kerana rasa malu Nabi SAW, haya Nabi SAW itu telah menarik hati Khadijah. Dan sampai itulah baru berlaku cerita Nabi bekerja dengan Khadijah. Nabi bekerja dengan Khadijah, menjadi fund manager harta Khadijah, fund manager harta Khadijah ke Syam. Dan ketika itulah Khadijah bila dia mengutuskan Maisarah, seorang hamba lelaki yang untuk bersama dengan Nabi SAW, Maisarah melaporkan kepada Khadijah sikap-sikap Nabi SAW yang Masya Allah satu kelebihan yang tidak ada pada mana-mana lelaki. Dan tak lama lepas tu Nafisah, seorang teman Khadijah, sadiqah, teman Khadijah, yang Khadijah minta dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, Nafisah ni perempuan lah kan, dia tanya dengan Nabi SAW. Tengok cerita ni cerita yang very human Sebab tu saya tulis buku Nabi juga Seorang Manusia tu. Saya rasa unsur-unsur human inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang untuk hargai dalam sirah Nabawiyah. Bagaimana Nafisah jumpa dengan Nabi SAW. Tanya dengan Nabi, engkau ni tak nak kahwin ke? Ya Muhammad, ma yamna'aka, ma yamna'uka an tazawwaja. Apa yang menghalang kamu daripada berkahwin? Nabi sebut apa? Ma biyadi ma atazawwaj. Aku ni tak ada apa kat tangan aku ni. Macam mana aku nak kahwin? Maka aku tak boleh nak kahwin kalau aku ni jelah. Kita faham Nabi SAW seorang yang fakir. Sebelum berkahwin dengan Khadijah. Fakir fakir. Kerana Nabi dijaga oleh Abu Talib yang juga fakir. Miskin jaga orang miskin, maka jadilah miskin belaka kan. Maka jadi itulah Nafisah sebut pada Nabi SAW.
fa in kafaita dhalik wa du'ita ila al-mali wal jamali wasyaraf wal kafa'ah alla tujib. Macam mana kalau engkau cukupkan harta engkau tu, kemudian engkau diajak untuk berkahwin dengan seorang yang ada harta, ada kecantikan, ada kemuliaan dan ada segala kecukupan. Adakah engkau akan terima? Maksudnya apa? Nabi cukupkan wang untuk berkahwin. Tapi yang macam mana kalau orang yang orang yang Nabi nak kahwin ini orang yang lebih mulia daripada Nabi. Dari segi hartanya, dari segi kecantikannya, dari segi kemuliaannya dan dari segi segala kecukupan semua ada, kebangsawanan. Dan dia tanya kepada Nabi SAW, apa pandangan kamu? Dan Nabi sebut, faman dia? Siapa dia? Dan Nafisah sebut, Khadijah, kawan dia. Qala, fa kaifa li bidzalik? Qalat, qultu alayya. Macam mana untuk aku dekati dia? Dan Nafisah sebut, biar aku uruskan. Maksudnya apa? Kita kena faham situasi ni. Khadijah utuskan Nafisah. Itu adalah permulaan cerita ni. Khadijah utuskan Nafisah untuk risik Nabi, untuk tahu apa cerita Nabi ni. Sebab Khadijah pun segan, malu-malu. Takut Nabi tak ada keinginan kepada Khadijah. Dan Nabi sendiri pun berhati-hati untuk susun perkataan. Menandakan apa? Nabi sendiri pun ada perasaan kepada Khadijah. Cuma Nabi faham siapalah Nabi SAW dengan harta yang sedikit, dengan segala tidak cukup, berbanding dengan Khadijah. Kita bayangkan Khadijah tu bos Nabi. Kita tahulah kalau perempuan ada kenalan ke apa yang pekerja yang paling bawah sekali, paling kasar, pekerja yang tarafnya rendah lah, berkahwin dengan bos, itu adalah satu perkara yang sangat rare lah, sangat jarang berlaku kan. Dan bos itu ada hati dengan Nabi SAW kerana dia melihat Nabi bukan kerana hartanya. Dia melihat Nabi kerana kualiti yang dia ada. Masya Allah, ini satu kenyataan yang sangat mustahak. Kita faham bagaimana Khadijah sendiri bila memilih pasangan, dia pilih pasangan terbaik. Nabi sendiri pun melihat keutamaan Khadijah tu. Tapi Nabi sedar, Nabi tak ada apa-apa. Nabi bukan siapa-siapa untuk menawarkan sesuatu pada Khadijah. Nabi malu. Tapi rupanya kedua-dua orang ni saling bercinta. Saling bertepuk sebelah tangan dulu. Kemudian akhirnya barulah rupanya masing-masing pun sedang menantikan tangan yang lain tu untuk bertepuk sama-sama. Maka akhirnya berlakulah percintaan ini berlangsung dan berkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah. Apa pelajaran untuk topik pernikahan ni? Pelajaran khusus untuk perempuan. Lelaki sekalipun boleh juga. Tapi kalau kita lihat, ambillah sudut Khadijah. Hari ini saya rasa benda yang paling payah untuk disebutkan, sebab ofis saya semua perempuan, bukanlah kecuali saya kan, kecuali beberapa orang lelaki saja. Dan company itu adalah company penerbitan, maksudnya bisnes, syarikat, dan manager semua perempuan. Dan bayangkan semua manager tak kahwin. Semua manager tak kahwin kan, dan dah bukanlah lanjut tapi umur dia lebih tua daripada saya kan. Kadang-kadang adalah saja saya sembang dengan diorang kan, dia pun tak adalah segan, dia dah kahwin dan dia orang lebih tua kan. Sajalah sembang kan. Dan bila sembang tentang perkahwinan semua, mereka pun ada sebut kan, dia agak inferior dan sukar untuk sama ada di pihak lelaki ataupun pihak perempuan. Dia ada rasa insecurity untuk berkahwin dengan lelaki yang taraf ekonominya, taraf pemikirannya lebih rendah daripada isteri. Kan? Dan suami berisau kan, takut dia nak propose kepada perempuan yang businessman, yang ada kedudukan tinggi, kan? Yang ada kepakaran, yang ada ketinggian intelektual. Kan? So manusia sentiasa ada rasa inferiority, insecurity untuk ambil keputusan dalam perkahwinan ni. Apatah lagi dalam keadaan yang sebegitu tidak seimbang. Tapi lihat bagaimana Khadijah. Dia memang lawan arus lah kalau senang cerita kan. Khadijah memang lawan arus. Kan? Tidak ada perempuan, baik zaman sekarang pun, payah perempuan, ini bukan nak judgemental ke apa ya. Ini satu realiti yang kita kena terima juga, yang susah kita nak terima yang seorang perempuan yang kaya raya berkahwin dengan lelaki yang tak ada apa-apa. Zaman sekarang pun, kalau kita lihat realiti Khadijah dengan Nabi SAW, nak bawa zaman sekarang pun susah nak terima. Apatah lagi zaman tu, lagilah payah. Maka pilihan Khadijah untuk berikan perhatian kepada nilai yang dia nak kepada Nabi, yang ada pada Nabi SAW itu adalah satu perkara besar, sunnah besar yang kita boleh belajar daripada Khadijah. Ini mungkin untuk anak-anak kita lah kot, anak-anak kita, untuk
kawan-kawan kita yang kita carikan pasangan untuk dia. Saya rasa kita kalaulah zaman itu kita yakin Khadijah melalui tekanan yang sangat dahsyat, maka itulah kot pahala paling besar seorang perempuan zaman ini pun boleh buat, kan? Untuk mencari pasangan yang terbaik untuk dia tu, kita boleh menapis dengan lebih lebih realistik dan lebih mengikut sunnah perkahwinan itu sendiri, kan? Sebab kafaah dalam pernikahan, kafaah ataupun sekufu tu, dia tidak tertakluk kepada taraf ekonomi, itu very technical. Sekufu kafaah itu tidak pernah dikaitkan hanya pada unsur-unsur material saja. Bahkan unsur material inilah sebenarnya akan mengabuli mata kita. Tapi yang lebih mustahak, sekufu itu, kafaah itu adalah pada apa yang dia faham tentang kehidupan, perancangan dalam hidup dia, apa akhlak dia, kan? Bagaimana dia punya komunikasi dia nanti. So itulah kafaah yang kita cari, kan? Orang yang boleh ngam dengan kita. Walaupun economically mungkin akan berbeza, tapi material ni dia sentiasa tak menentu, kan? Ada masa kita di pihak suami akan lebih baik, ada masa di pihak isteri pula. Dan untuk kes berlaku kepada Nabi SAW, memang totally Khadijah sangat kaya, Nabi SAW sangat miskin, sangat berbeza. Dan itu telah berlaku dalam pernikahan ini. Satu perkara yang kita boleh explore lah lebih banyak pada masa akan datang. Okay, next. Wahyu pertama, saya sudah sentuh sebelum ni pun. Saya boleh ambil sudut bagaimana peranan Khadijah dalam cerita ni. Dan ini akan buat kita faham kenapa Khadijah ini lebih utama. Nabi lebihkan Khadijah berbanding dengan Aisyah. Aisyah adalah isteri yang Nabi paling sayang selepas Khadijah wafat. Ini satu statement yang penting. Sebab Amr bin al-As pernah tanya pada Nabi, man ahabban nas ilaika? Siapa manusia paling kau cintai? Dan Nabi jawab siapa? Aisyah. Jawapan Nabi itu adalah Nabi paling sayang yang masih ada lagi. Siapa? Aisyah. Tapi realitinya, kalau digabungkan semua yang telah meninggal dunia yang masih hidup, Nabi paling sayang adalah Khadijah. Sebab Nabi pun ada beberapa riwayat yang kita dah sentuh dalam siri sebelum ni pun, bagaimana bila Aisyah memperkecilkan Khadijah, Nabi jadi merah padam wajah Nabi marah kepada Aisyah. Kerana Khadijah itu lebih baik daripada dia. Aisyah sebut pada Nabi, kan Allah dah gantikan lebih baik lagi aku, kan? Tapi Nabi sebut tak, Allah tak gantikan dengan lebih baik, Khadijah lebih baik daripada kamu. Tidak ada yang boleh menggantikan Khadijah. Lihat bagaimana peristiwa yang pertama ni, Masya Allah. Saya tak tahulah sudah cukup ataupun sudah lumat kita tengok cerita ni. Sebab dah banyak kali dah kita baca cerita ni. Cerita wahyu pertama, Khadijah sambut Nabi. Dan dengan sangat prihatin, dengan sangat penyayang, dengan sangat rahmahnya kepada pasangan dia. Ini satu perkara yang sangat rumit. Suami perempuan kan, dan suami isteri saya, bila suaminya itu buat benda yang dia tak tahu, bukanlah tak tahu, dia tahu suami itu buat apa, tapi untuk Muhammad bin Abdullah ni pergi ke Gua Hira, itu satu benda yang pelik. Dari segi point of view seorang Khadijah, apa yang Nabi buat tu sangat pelik. Kenapa Nabi kena pergi ke Gua Hira? Nabi kalau tengok dalam riwayat, tak jumpalah riwayat yang Nabi menjelaskan kepada Khadijah sebenarnya aku tengah buat apa semua tu, kan. Tapi kita faham bahawa itu satu benda yang sangat pelik, kan? Sebab Nabi sendiri pun tak boleh nak reasoning kenapa Nabi perlu ke situ, kecuali kerana Nabi rasa tak tenang. Nabi rasa apa yang berlaku ni benda yang mengganggu Nabi SAW, maka Nabi nak bawa diri ke Gua Hira pada waktu malam. Dan untuk seorang pasangan melihat suaminya begitu, kalau hari ini berlaku, kita akan rasa apa? Buang terbiak. Kan? Buang terbiak, lepas tu jumpa masalah, jangan sibuk. Jangan ajak aku nak peningkan kepala aku dengan masalah tu. Dan kau cari pasal sendiri. Maksudnya, technically, itu point of view seorang Khadijah. Suaminya buat satu benda yang, buat apa dia buat benda tu? Buatlah benda lain. Tapi Nabi SAW adalah Nabi. Dan Nabi telah dipertemukan dengan Jibril AS. Dan suasana itu suasana yang sangat menakutkan. Untuk kita bayang, saya cuba letakkan perspektif. Geografi sikit. Kalau perempuan Google Gua Hira ke Mekah hari ni, perjalanannya mungkin ambil masa setengah jam ataupun 45 minit. Setengah jam ataupun 45 minit lah perjalanan daripada Gua Hira
sampai ke kota Mekah. Hari ni. Kalau Nabi jalan kaki agak berapa lama? Kita boleh bayang sejam, 2 jam kan jalan kaki. Sejam macam laju sangat. 2 jam lah, 2 jam. 2 jam Nabi jalan kaki daripada Hira ke Mekah. Hadis ni sebut apa? Nabi pulang dalam keadaan menggeletar, ketakutan, dan Nabi sebut laqad khasyitu ala nafsi. Kita bayangkan 2 jam. At least 2 jam Nabi berjalan tu. Dia tak menenangkan Nabi pun. Peristiwa tu berlaku kat Hira. Dan Nabi sampai kat rumah, Nabi masih dalam keadaan yang very traumatic. Untuk kita faham the perspektif cerita ni. Tapi bila sampai saja pada Khadijah, hanya melalui satu hadis, Khadijah telah tenangkan Nabi. Satu hadis maksudnya kalau kita baca hadis ni pun tak sampai seminit habis dah. Tak sampai seminit kita baca hadis ni habis dah. Maksudnya dalam masa kurang seminit, kalau kita boleh mencongak masa, 2 jam perjalanan Nabi tak tenangkan Nabi, hanya seminit dengan Khadijah Nabi telah mendapat ketenangan. InsyaAllah. Ini kalau kita put into perspektif bagaimana kedudukan seorang isteri di samping suami ni. Kadang kalau saya baca sekarang tak adalah rasa macam hibur, sedih apa. Kadang kalau masa saya buat persediaan untuk CD kita ni pun, bila baca hadis ni sendirian dan cuba bayangkan situasinya, boleh buat kita menangis untuk kita faham betapa Nabi memang rasa kehilangan bila Khadijah tak ada. Sebab ketenangan yang Khadijah bawa ke dalam hidup Nabi itu sangat, Masya Allah, sangat mengagumkan. 2 jam perjalanan tak menghilangkan trauma Nabi, seminit dengan Khadijah telah tenangkan Nabi. Dan Khadijah terus cakap pada Nabi, kalla abshir. Fawallahi la yakhzika Allahu abadan. Bergembiralah, Allah tidak akan mensia-siakan kamu, Allah tidak akan menghinakan kamu. Khadijah tak tahu cerita pun. Tapi the first word daripada mulut Khadijah adalah untuk Nabi bertenang dulu. Untuk Nabi cuba put into perspektif yang kau bukan orang jahat. Dan dunia ni ada satu sifir yang sangat mudah. Buat baik di balai baik, buat buruk di balai buruk. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Itu adalah sifir paling mudah untuk hidup atas muka bumi. Kalau kita dapat buat baik dapat buruk, itu adalah ilusi saja. Ilusi maksudnya apa? Itulah dunia. Dunia memang macam tu kan. Buat baik tak semestinya baik, dapat baik juga. Tapi yang confirm dari sudut keakhiratan, confirm kita dapat kebaikan. Itu sifir rumus paling mudah sekali untuk kita hafal supaya kita bertenang melalui kehidupan kita. Dan Khadijah sebut benda itu dulu pada Nabi. Dan Khadijah sambung dengan memuji-muji Nabi SAW. Innaka la tasilur rahim. Kau menghubungkan silaturahim. Kamu tu percakapannya percakapan yang as-sidq. Percakapan yang tulus, ikhlas, jujur, tak menipu. Engkau ni menanggung kesusahan ramai orang. Engkau memberikan kecukupan kepada orang yang dalam kesusahan. Engkau melayan tetamu. Engkau membantu semua orang yang tidak mendapat haknya. Ini adalah ucapan-ucapan yang paling melegakan seorang suami. Dan ia datang daripada seorang isteri. Maksudnya apa? Saya rasa kalau lah. Ini personal Nabi dengan Khadijah. Ini tak tahu, perempuan ada pengalaman masing-masing kan. Tapi kalau saya, bukan aib. Tapi pasangan ni dengan kita, dia tahu segala aib kita. Perempuan masing-masing pun tahu aib suami perempuan. Kat luar takkanlah kita nak bercerita pasal aib pasangan kita kan. Saya menyimpan aib pasangan saya simpan aib saya. So bila berdepan, saya kalau ada kuliah ni, kalau ada isteri saya sendiri kat sini, saya akan left ni. Sebab dia tak sedap nak bercakap. Sebab kita tahu, ni orang yang tahu aku teruk macam mana kan. Takkan aku nak cakap hebat sangat dalam kuliah ni kan. Sebab orang tu paling tahu aib kita. Dan untuk berdua dengan Khadijah, dan Khadijah puji Nabi, maksudnya apa? Itulah ketulusan hubungan Khadijah dengan Nabi. Itulah yang nak Khadijah nampak pada Nabi SAW. Ini hubungan yang sangat Masya Allah. Sangat jernih hubungan Khadijah dengan Nabi. Khadijah puji Nabi sebanyak-banyak pujian. Dan Nabi pun sendiri tahu Nabi bukan suami yang dominan. Nabi bukan suami yang, panggil apa bahasa modernnya, patriarki. Nabi bukan suami yang dominan kepada pasangan dia. Sebab dalam kalangan kita kadang ada suami yang jenis agak keras, suami yang agak dominan, segala keputusan kepada suami. Tapi Nabi SAW sangat tidak begitu. Bukanlah maksud suami-suami yang agak dominan terus salah, autokratik apa kan. Ada banyak word yang kita boleh fikir. Nabi bukan macam tu. Nabi sangat
seorang yang suka berbincang, suka bertanya. Maka Khadijah itu adalah kata-kata terindah yang keluar daripada mulut Khadijah, dan tidak terhenti di situ. Khadijah bawa Nabi SAW untuk bertemu dengan Atatsbihi Waraqatu bin Nawfal. Nabi bawa Khadijah bawa Nabi SAW untuk bertemu dengan Waraqah bin Nawfal. Masya Allah, saya rasa ini adalah model pasangan yang dirindukan syurga. Kan? Maksudnya apa? Bukan saja Khadijah tenangkan Nabi. Sebab kadang hari ini, kita dengan pasangan kita, baik suami atau isteri lah kan, bila pasangan kita ada masalah, kita tenangkan dia, atau biar dia. Dah tenang, okey, settle habis. Tapi Khadijah ni, dia pergi lebih daripada itu. Dia bukan saja tenangkan Nabi, dia bantu masalah Nabi itu untuk diselesaikan. Khadijah fikir, siapa paling layak selesaikan masalah ni? Waraqah. Waraqah ni adalah sepupu Khadijah. Dan Waraqah adalah seorang yang memang mahir, pakar tentang alam-alam spiritual ni. Dia tahu lah. Dia seorang hanif kan. Seorang yang ialah berpaling daripada agama berhala ni. Agama keberhalaan. Dan Khadijah telah bertemu dengan orang yang betul. Dan disebabkan itulah Nabi SAW akhirnya memahami apa maksud pertemuan Nabi dengan Jibril. So cerita yang pertama ni Masya Allah melambangkan betapa kalaulah ada satu saja model yang kita boleh petik, inilah kedua kita, ambillah Khadijah pun cukup dah. Sebab itu dia menjadi Sayyidatun Nisa, menjadi ketua bagi para wanita di syurga. Dia menenangkan pasangan dia dan mencari solution sama-sama dengan pasangan dia. Dan tanpa Khadijah, cerita wahyu pertama ni takkan berjaya. Agak siapa yang ceritakan benda ni? Sebab ni cerita tentang Khadijah dengan Nabi kan? Kan personal dalam rumah ni. Siapa cerita? Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Macam mana Aisyah tahu? Nabi cerita pada Aisyah. Kan? So, bayangkan bagaimana Nabi sendiri pun Nabi sendiri yang sampaikan cerita ni kepada pasangan Nabi. Dan Nabi cerita kepada Aisyah. Nabi bukan cerita pada sahabat dulu. Maksudnya apa? Nabi sendiri melihat peristiwa wahyu pertama ni, dia sangat personal dengan Khadijah. Padahal cerita ni cerita untuk umat ni sebenarnya kan. Cerita wahyu pertama ni cerita bagaimana Quran turun, dia untuk umat. Bukan personal untuk Nabi. Tapi Nabi melihat ini cerita yang Nabi sampaikan kepada Aisyah, isteri Nabi SAW, melambangkan bagaimana intimnya Nabi SAW dengan Khadijah. Ini cerita yang very personal. So Nabi melihat wahyu pertama itu satu cerita personal untuk Nabi, bagaimana Nabi dibela oleh Khadijah. InsyaAllah. Banyak lagi ke? Oh, banyak lagi. Okay. Pembela ni saya rasa ini hadis yang pernah kita sentuh sebelum ni. Bagaimana Aisyah mengkritik Khadijah. Dan Aisyah sebut ma aktaru ma tadhakkaraha hamra'us syidqain. Alangkah banyaknya lah cerita kamu tentang orang yang gusinya kemerahan. Hamra'us syidqain. Qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan minha. Kan Allah dah ganti dengan lebih baik lagi. Nabi SAW amat kerap bercerita tentang Khadijah. Amat kerap tu maksudnya apa? Bukanlah setiap minit, bukanlah setiap jam macam tu kan. Amat kerap tu kita boleh faham lah untuk seorang pasangan menerima cerita-cerita tentang perempuan lain. Mungkin tak tahulah kalau dia yang berpoligami kat sini, saya pun tak dapat nak memahami keadaan tersebut. Tapi bila pasangan kita lebih-lebih cerita tentang lelaki lain, dia sakit lah. Puji sangat, tiap hari puji. Sebab dia kerja dengan lelaki tu, balik dia cerita, dia ni bagus tak? Mula-mula cerita okey lah kan? Tapi dah 2 kali, tiap hari balik kerja ada je cerita tentang lelaki tu, lama-lama kita terasa hati lah. Kan? Maka ini adalah ghirah, adalah satu kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah. Dan Aisyah atas ghirahnya dia, cemburunya dia kepada Khadijah, disebut kepada Nabi SAW. Nak cerita banyak mana tentang perempuan yang merah, kemerahan gusinya itu. Maksudnya apa? Tak ada gigi. Perempuan tua. Perempuan tua. Nabi jadi marah. Ba'daan ghadibah. Kama ja'a fi ba'd riwayat. Nabi sangat marah bila mendengar kata-kata Aisyah, dan Nabi sebut apa? Ma abadana lillahu khairan minha. Allah tak gantikan dengan lebih baik. Demi Allah, engkau bukanlah yang lebih baik berbanding Khadijah. Tak ada orang yang boleh gantikan dia. Qad amanat bi id kafara bin nas. Dia telah beriman kepada aku ketika semua orang tolak aku. Wasaddaqatni id kadzabanin nas. Dan dia telah menerima aku ketika semua orang mendustakan aku.
wa wasatni bimaliha idh harramani nas. Dia telah memudahkan aku, meringankan aku dengan hartanya. Ni direct ya. Ni tak ada takwil lain lah. Saya pernah sebut benda ni kat sini rasanya. Ini tidak ada takwilan lain. Memang confirm Khadijah sara Nabi. Saya berani gunakan perkataan tu walaupun nampak agak sensitif lah untuk gunakan perkataan macam tu kan. Tapi ini sangat menandakan, insya-Allah. Saya tak tahulah kalau saya baca hadis ni seorang-seorang, dia boleh buat kita macam hibur, rasa macam insya-Allah. Sebab itulah Nabi sangat sayang Khadijah sampai Nabi marah bila Aisyah sebut begitu kepada Khadijah. Ini isteri, finance kehidupan suami, sara suami. Idh harramanin nas. Ketika orang lain tak mau bela aku, Khadijah berikan hartanya kepada aku. Warazaqanillahu azza wa jalla waladaha idh harramani aulad. Dialah yang telah memberikan kepada aku zuriat ketika perempuan lain, iaitu isteri aku yang lain ni tak berikan zuriat. Nabi ketika marah pun Nabi memberikan kata-kata yang sangat berhikmah. Nabi tengah marah dalam cerita ni. Kita kalau marah ni macam-macam perkataan carut semua keluar, tapi Nabi SAW, masya-Allah, Nabi adalah seorang yang akhlaknya sempurna kan. Maka kata-kata Nabi ni sangat jelas. Nabi mengajar banyak benda ketika Nabi marah pun, banyak benda Nabi ajar dalam hadis ni. Penghargaan kepada Khadijah. Khadijah adalah pembela Nabi SAW. Maka para isteri, baik di sini ataupun di luar sana, dan kalau ada lelaki kat sini, para suami juga lah kan. Pasangan ni memang kena dibela. Itulah fungsi perkahwinan. Kita sedang membela antara satu sama lain. Dan of course, pembelaan itu boleh berlaku dalam macam-macam segi. Dalam kes Nabi SAW, ini adalah pembelaan yang sangat sangat kekok untuk kita sebut yang Nabi disara oleh Khadijah. Tapi Nabi sebut benda tu. Nabi akui. Dan kadang kita pun malu sebagai suami tu ramai. Ni perempuan kena tahu lah. Suami ni dia rasa tak boleh lah, takkan lah isteri aku nak serakut. Memang suami ada perasaan macam tu. Dia rasa bersalah. Tapi kalau pasangan tu pasangan yang jujur, pasangan yang berkomunikasi dengan baik, yang tidak mengambil kesempatan atas kelebihan gaji isteri, yang tidak mengambil kesempatan atas kelebihan ekonomi yang ada pada pasangannya, benda ni akan berlaku secara secara rahmah. Sebab kita takut nak sebut benda ni sekarang. Sebab kita tahu di luar sana, bahkan di kanan kiri kita, mungkin ada lelaki-lelaki yang memang ambil kesempatan. Bahkan ada yang berkahwin dengan orang perempuan kaya memang semata-mata supaya dia tak nak kerja sangat. Itu berlaku. Tapi itulah cabaran kita zaman sekarang. Macam mana untuk kita pastikan kita dapat menikmati kehidupan sebagaimana Nabi SAW dengan Khadijah, saling membela antara pasangan. Dan next teruslah. Saya rasa masa tak berpada. At-Tahirah adalah gelaran yang diberikan kepada Khadijah sebelum Khadijah masuk Islam pun. At-Tahirah. Khadijatul Tahirah adalah gelaran yang diberikan kepada Khadijah. Dan Tahirah ni maksudnya apa? Suci. Tahirah itu maksudnya suci. Dan sangat menarik. Ada banyak cerita tentang Khadijah yang menandakan apa? Khadijah ni dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi, of course. Dia adalah isteri seorang Nabi. Tapi apa yang berlaku kepada dia, antara dia dengan Nabi SAW, menandakan yang dia ni walaupun dia bukan Nabi, tapi Masya Allah dia ada satu fitrah yang sangat suci. Dia tahu untuk menyusun perkataan yang betul. Dia tahu untuk ambil decision yang betul. Kita tengok isteri Nabi yang lain, ada kesilapan-kesilapan yang mereka buat. Bahkan semua isteri Nabi pernah melakukan kesilapan. Bila kita tahu dalam sirah ada satu cerita, Nabi pernah larikan dari diri daripada rumah tu kan, yang saya pernah cerita sebelum ni. Nabi lari rumah. Kerana Nabi ada konflik dengan pasangan Nabi. Sampai semua sahabat fikir apa? Nabi telah menceraikan semua isteri Nabi. Untuk kita faham yang setiap isteri Nabi tu ada konflik. Aisyah of course, yang paling banyak konflik kan. Hafsah pun ada konflik. Ummu Salamah pun ada konflik dengan Nabi SAW. Setiap isteri ada saja cerita-cerita personal mereka dengan Nabi. Dan itu normal, bukanlah maksudnya nak mengutuk ataupun apa-apa. Untuk mengatakan yang benda itu normal untuk berlaku. Dalam masa yang sama, kita sangat kagum dengan Khadijah. Kerana Khadijah tidak pernah ada konflik dengan Nabi. Tak pernah. Tak pernah tu maksudnya setahu kita lah. Sebab tak ada riwayat cerita yang dia pernah berkonflik dengan Nabi SAW. Bahkan cerita tentang Khadijah ni melambangkan dia ni seakan-akan seorang Nabi dari segi fitrahnya. Contohnya, ini saya ambil contoh je lah. Ada banyak contoh lain. Dia adalah orang pertama yang solat dengan Nabi SAW. Ibn Mas'ud pernah riwayat satu hadis yang dia nampak 3 orang sedang
beribadah tapi caranya beza sikit. Itu ibadah secara Muslim lah. Iaitu Nabi, Khadijah dengan Ali bin Abi Talib. Tengah Kaabah. Dan ini satu hadis lain di Bukhari. Allah sampaikan salam kepada Khadijah. Allah sampaikan salam kepada Khadijah. Dan melalui Jibril. Allah sampaikan salam kepada Khadijah melalui Jibril. Jibril beritahu kepada Nabi. Nabi beritahu kepada Khadijah. Itu untuk kita faham. Tiga sumber wahyu yang paling utama. Allah Ta'ala, Jibril dengan Nabi sampaikan salam kepada Khadijah. Mana ada orang dapat macam tu? Tak ada orang di atas muka bumi ini yang dapat kemuliaan macam tu. Untuk Allah kirimkan salam kepada Khadijah, ini satu kelebihan yang Masya Allah. Hanya untuk Khadijah. Tak ada orang yang dapat kelebihan ini. Dan lihat sudahlah diutuskan salam. Jawapan Khadijah sempurna. Kita lihat contoh dalam cerita lain. Masa kita baca tahiyat, bila kita baca tahiyat kan, ada sahabat bila baca tahiyat tu dia sebut Assalamualaikum ya Allah. Sebab tahiyat tu kan maksudnya ucapan salam. Tahiyatulillah, kan? Ucapan salam kepada Allah Ta'ala. Maka sahabat ada yang sebut Assalamualaikum ya Allah. Apa maksud dia? Salam sejahtera ke atas kamu ya Allah. Betul atau salah kataan tu? Dia pelik lah kan? Dia pelik sebab apa? Kita nak sampaikan kesejahteraan daripada siapa? Sebab assalam tu kan daripada Allah. Maksudnya bila kita kata Assalamualaikum warahmatullahi kan maksudnya salam sejahtera kepada kamu. Salam sejahtera tu daripada siapa? Daripada Allah lah. Kita doakan mudah-mudahan kesejahteraan yang milik Allah Ta'ala tu sampai kepada kamu. Ada sahabat yang dalam riwayat lain, sahabat tengah baca tahiyat, dia sebut Assalamualaikum ya Allah. Salah lah. Dan Nabi tegur sahabat tu. Macam mana kamu nak sampaikan benda yang sebenarnya memang milik Allah Ta'ala? Allah tak perlukan benda tu. Itu milik Allah Ta'ala. Tapi tengok Khadijah dalam cerita. Khadijah bila Allah sampaikan salam, Khadijah tahu jawab salam dengan betul macam mana. Ni Allah ucap salam pada Khadijah. Khadijah jawab, Innallaha huwas salam. Kesejahteraan itu adalah Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Aku tak boleh nak balas pun. Ini menandakan apa? Khadijah ada kesucian dalam diri dia. Dia tahu benda-benda ni. Wa alaika. Maksudnya apa? Khadijah jawab salam Nabi SAW. Maka salam sejahtera kepada Nabi SAW. Wa ala Jibril assalam. Dan kepada Jibril pun salam sejahtera daripada Allah Ta'ala. Pulangkan kepada Jibril. Sebab Jibril memerlukan kesejahteraan tu. Nabi pun memerlukan kesejahteraan. Tapi Allah Ta'ala tak perlu. Kerana assalam itu adalah Allah Ta'ala. InsyaAllah. So, walaupun dia bukan alim, tapi orang yang fitrahnya suci ni dia akan ucapkan benda. Last time insyaAllah. Saya harap setiap siri kita berkenalan dengan satu. Setakat ni masanya tak cukup lah. Setakat ni masanya macam Masya Allah, dahsyat masa kita. Terlalu sesak. Tapi yang mustahak adalah kita datangkan dia punya semangat untuk melihat kisah-kisah tokoh ini. Selebihnya adalah tanggungjawab masing-masing lah untuk teroka sendiri daripada kitab yang kita rujuk ataupun mana-mana sumber lah, supaya kita buka seluasnya sumber pengetahuan kita. Dan supaya kita banyaklah berkenalan dengan sahabiah. Kalaulah setiap sahabiah ni kita bagi 5 siri, habislah kita. Rugilah tak dapat nak gunakan kesempatan untuk jumpa ni untuk berkenalan dengan ramai orang sahabiah. Dan ini slide terakhir. Satu cerita yang menandakan yang Nabi SAW sehingga ke akhirnya Nabi sangat rindu kepada Khadijah. Ada satu peristiwa ni, Nabi dengar tapak kaki seorang datang daripada luar rumah Nabi. Dan Nabi, dalam hadis ni simple je. Nabi terus sebut Allahumma halatu bintu Khuwailid. Maksudnya apa? Ya Allah, mudah-mudahan yang melangkah itu adalah Halah binti Khuwailid. Syarahan hadis ni apa? Nabi rasa macam terkejut mendengar tapak kaki itu. Kerana tapak kaki itu Nabi hanya dengar pada zaman Khadijah. Iaitu tapak kaki Halah. Halah ni kakak Khadijah. Dan Nabi bila dengar tapak kaki itu, Nabi harap itu adalah Halah, bukan Khadijah. Maksudnya apa? Nabi sangat terkesan dengan kehilangan Khadijah. Kita pun tahu kan, tahun kesedihan. Amul Huzun, tahun kesedihan. Dia bukan hari yang sedih. Dia bukan bulan yang sedih. Tapi tahun tu sedih. Kematian Khadijah, wafatan Khadijah telah menyebabkan Nabi SAW sangat terkesan. Dan Nabi perlukan proses untuk terapi jiwa Nabi itu. Dan ini adalah antara hadis yang, meskipun hadis ni ada apa nama ni, pendek je hadis ni sebenarnya.
Tapi petikan ni Masya Allah, kalau kita baca petikan ni dengan emosional, kita akan faham yang Nabi SAW sangat rindu kepada Khadijah. Bila dengar tapak kaki Halah, Nabi harap itu adalah Halah, bukan Khadijah. Sebab kenangan Nabi itu sangat kuat. Saya ambil petikan ni saja cukup lah, sebab hadisnya agak panjang juga menceritakan tentang apa yang berlaku selepas tu. Tapi hadis riwayat Muslim mengatakan yang Nabi SAW rindu kepada Khadijah. Dan banyak hadis menceritakan yang Nabi sentiasa tidak berhenti menceritakan kebaikan Khadijah. Nabi Nabi saya pun mata panah agak ni. Nabi melayani ada dalam satu riwayat ni sangat menariklah. Aisyah, ada seorang perempuan ni, Aisyah tak kenal pun. Nabi layan dia dahsyat. Nabi apa hadis spesifik saya tak ingat hadis tu. Ada dalam buku rujukan kita. Ada seorang perempuan ni Nabi layan sangat mesra. Khadijah ni of course Khadijah akan cemburu. Aisyah akan cemburu lah bila nampak Nabi layan perempuan kan. Bukan layan tu maksudnya meraihkan dia. Sampai Nabi puji-puji dia, Aisyah tanya, kenapa? Saya guna bahasa saya lah, bahasa hari ni kan. Nampak suami kita mesra-mesra sangat. Siapa tu? Kan? Dan Nabi jawab apa? Itu adalah kawan-kawan Khadijah. Bila baca hadis tu macam, saya terus tak boleh nak bersama dengan hadis tu dari sudut suasananya. Kalau tak kita akan menangis je bila dengar cerita ni kan. Kawan-kawan Khadijah Nabi layan, Nabi kata apa? Ana ruziqtu hubbuha. Aku telah diberikan rezeki daripada Allah Ta'ala untuk menikmati cinta Khadijah. Aku susah untuk move on. Aku susah untuk tinggalkan kawan-kawan Khadijah. Aku susah untuk lupakan Halah. Nabi berikan hadiah kepada kawan-kawan Khadijah. Nabi puji mereka. Ini kawan bayangkan Khadijah untuk kita faham cinta Nabi kepada Khadijah. So, inilah cerita pertama kita tentang Khadijah binti Khuwailid yang merupakan cinta pertama Nabi dan cinta yang paling agung yang pernah Nabi berikan kepada seorang wanita, seorang perempuan. Nabi tidak pernah menikmati cinta daripada seorang perempuan kan, kecuali hanya 2-3 tahun saja bersama dengan Aminah binti Wahab. Tentu sekali Nabi rindu warmth seorang perempuan sebab ibu Nabi meninggal dunia kan sejak Nabi umur 6 tahun, 5-6 tahun macam tu. Dan bila berkahwin dengan Khadijah, tentu sekali ini satu memori, satu-satunya memori disayangi oleh seorang perempuan yang Nabi sangat nikmati, lebih tua daripada Nabi SAW. Sebab tu bila membaca hadis-hadis ni kita faham kalaulah kita boleh replicate cinta ini kepada pasangan kita kan? Ini adalah satu benda, satu sunnah yang hilanglah di dalam kalangan masyarakat kita kan. Sebab yalah, saya kadang-kadang agak terkejut bila jumpa, bukan nak salahkan orang muda saja kan. Kalau orang Jawa memang aku kau lah dengan pasangan dia kadang-kadang kan. Saya dulu pun besar dekat Sabah Benam pun, tengok jangan-jangan dia cakap suami isteri aku kau. Kita pun rasa macam tak sedap kan, rupanya itu budaya orang Jawa kan. Tapi kita macam tak sedar hati bila tengok macam mana kadang-kadang anak-anak muda yang kenapa tak mesra dengan pasangan ya. Kenapa bahasa kasar? Kenapa cakap aku kau macam kawan-kawan? Kau bukan orang Jawa pun kan. Tapi sebab dah berkenalan lama, dah berkawan, cakap aku kau dengan pasangan, aku kau kalau lembut tak apa, tapi kasar kan. Dan ya, bila rosak hubungan pasangan, ia menandakan itulah status keluarga kita yang akan membentuk masyarakat kita, akan membentuk negara kita. Maka kadang-kadang nak ubah dunia ni, ubah dulu hubungan dengan pasangan kita. Mula dari situ pun insya-Allah ada pahalanya kalau kita cita-cita kita besar lah. Wallahualam, saya rasa cukup. Minta maaf lah kalau macam emosional ke ujung-ujung ni kan, tapi itulah Khadijah, itulah kenangan yang kita ada tentang dia. Dan selepas ini kita akan berkenalan dengan isteri kedua Nabi SAW, Saudah, yang akan Nabi kahwini lebih kurang hampir setahun selepas wafatan Khadijah, insya-Allah. Okay, saya bukalah kalau ada respon, soalan ke apa. Dan juga pun saya rasa kalau perempuan ada urusan pun silakanlah, kalau nak live ke apa, saya stay dalam masa 10 minit je tu kalau ada soalan. Sebab sebenarnya Ustaz dengan cerita Sayyidatina Khadijah ni Ustaz, dia bila cerita macam ni dia sedang membandingkan diri sendirilah sebenarnya. Dia jadi macam satu rasa tak tahu sebab memang tak sampai dah nak ikut contoh tu, nak dapat tu susah sangat-sangat Ustaz. Bukan level kita Kak Liza. Itulah. Bila kita dengar tu kita rasa ya Allah. Tapi Ustaz, ni macam tu.
Ustaz, saya rasa yang Ustaz highlight tentang bagaimana Khadijah, apanya ciri-ciri Rasulullah yang Khadijah pandang tu kan. Lepas tu saya rasa sangat praktikal sebenarnya untuk di-highlightkan pada zaman sekarang. Sebab ramai perempuan yang dia berpendapatan lebih tinggi, betul. Dan diorang susah nak cari pasangan hidup yang maksudnya lebih tinggi pendapatan daripada diorang. Jadi bila cerita Khadijah ni sepatutnya difikir kalau dia faham, tak salah sebenarnya kalau cari pasangan yang walaupun dia tanggung orang tu tapi orang tu maksudnya baik dari sudut akhlak semua-semua tu lah yang macam Ustaz sebut tu lah. Ya, sebenarnya Ustaz agak terfikir baliklah discussion dengan daurah tadabbur ayat surah An-Nisa, ayat-ayat tentang wanita. Salah satunya dalam An-Nisa tu tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dan dia punya discussionnya kat situ apa takrifan qawwam tu. So bila Ustaz baca yang hadis Nabi tadi tu memang Rasulullah sendiri mengaku yang dia ditanggung, baginda ditanggung oleh isteri. So tak ada hilangnya qawwam tu. Sebenarnya bukan pada siapa yang lebih dari sudut harta. Dia sebenarnya makna qawwam tu melindungi dan membela dan menjaga. So apabila seorang lelaki tu menjalankan tanggungjawab dia dari sudut menjaga, memelihara sebagai ketua yang disegani, yang ditaati, bukan kerana dia berharta, bukan kerana dia berduit. So dia punya punca ketaatan dan orang kata mungkin walak lah kepada lelaki, kepada suami tu bukan terletak kepada material semata-mata, tetapi nilai seorang lelaki tu sebagai ketua tu di sudut pandangan agama lah kan, yang boleh bawa sampai kita wanita ni, isteri ni sampai ke syurga lah Ustaz. Macam tu lah. Saya just nak disclose lah, mungkin bukan nak personal sangat pun, tapi saya rasa feel tu saya tahu sebab pasangan saya lebih economically dia lebih besar lah sebagai doktor doktor gigi. Tahu apa dia punya khasiat dia? Saya rasa dia automatik suami akan betul-betul dia reset semula dalam minda dia. Kenapa dia suami? Sebab saya tak mempunyai ekonomi lebih baik daripada pasangan saya. Untuk typically saya menyara. Sebab biasa bila sebut suami ni sara kan. Sampai dia lupa yang sebenarnya peranan terbesar dia adalah handle the situation, bela, berikan rasa nyaman dalam keluarga. Dia sebut rahmah, sakinah tu. Biasa kadang suami terlepas pandang benda tu. Dia ingat benda tu automatik jadi kan, kahwin dia terus rasa rahmah. Saya rasa antara khasiatnya, ini pun boleh kalau ada nak cakap menantu ke apa kan, kawan-kawan kita. Saya rasa antara khasiat bila suami ni kurang sikit lah dari segi ekonominya, dia akan mula untuk belajar semula sebenarnya apa function seorang suami. Supaya dilihat lebih daripada soal nafkah tu. Dan benda tu sangat membentuk keharmonian. Tak adalah nak sebut saya sempurna, suami hubungan saya dengan pasangan saya ini sempurna ke apa kan. Tapi benda tu membantu. Sebab dia mengubah mindset dan menyebabkan kita tahu yang kita ni berkeluarga sebab apa. Dan sepatutnya qawamah ataupun qawam tadi tu berlaku dengan cara yang bagaimana. Dia seronoklah. Dia betul-betul rasa jernih kehidupan seorang pasangan yang sebagaimana yang selayaknya lah. Allah. Okay. Terima kasih banyak respon dekat dalam grup kita ni. Space. Yep. Terima kasih ada yang bagi matan hadis yang kita sebut tadi, insya-Allah. Terus ada lagi komen? Tak ada kot dah Ustaz. Tak ada tulis apa dan tak ada siapa cakap dah. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Ada Lina nak Rasa tak cukup lah pasal tadi Tina Khadijah macam kena ada point 2.0 pula. Rasa banyak lagi kan Ustaz yang boleh. Banyak. Tak sempat sebut kan. Apa next time.
Bahkan kalau boleh buat satu seminar je untuk Khadijah. Actually, Ya, betul. boleh kita belajar tentang Betul Ustaz. Selina. Terima kasih Ustaz. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa minggu ketiga Ustaz ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Liza.